Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi perbincangan kita di dalam keadaan kita pada hari ini berada dalam suasana yang sebenarnya amat panas, genting dan sebagainya. Dan insya-Allah pada malam ni mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sama-sama satu peluang untuk kita membina satu kekuatan, iaitu kita membina satu perasaan yang bersih bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita membina satu perasaan untuk sentiasa mengingati Allah bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi jauh, saya ingin mengajak diri saya dan juga diri sekalian, mereka yang bersama-sama pada malam ini, untuk sama-sama kita melihat sedikit berkenaan dengan bagaimana perangkap syaitan di dalam kehidupan kita pada hari ini sentiasa membawa kita kepada kelalaian, dan kita telah pun sebenarnya membincangkan sebelum ini. Kita mengenal pasti bahawa syaitan itu sentiasa membawa kita kepada kelalaian, kelemahan, dan kita tidak merasakan bahawa kita sedang berada di dalam kelalaian. Jadi syaitan adalah merupakan salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan dia merupakan makhluk yang telah pun diberitahu dalam Al-Quran bagaimana mereka telah merancang macam-macam. Dan salah satu daripada siasah ni maknanya perancangan taktikal dia, strategi dia, strategi syaitan ini. Salah satu daripada perancangannya ialah dia akan meyakinkan kita, dia akan menyebabkan kita yakin dan percaya bahawa dia tidak ada. Jadi dia tidak ada, maknanya kita ni kita saja. Kita ni dengan dunia kita saja. Jadi tidak ada syaitan. Syaitan ni dia duduk di sebalik, kan. Kalau dia manusia pun dia merancang di sebalik. Kalau dia jin pun dia merancang di sebalik, maknanya tidak nampak, kan. Sehingga orang beriman tidak akan merasa curiga, merasa ragu-ragu bahawa sebenarnya dia telah dipengaruhi oleh syaitan. Bisikan syaitan telah termasuk dalam perangkap syaitan. Jadi orang beriman dia merasakan bahawa tak ada apa-apa, okey je macam itu. Ini adalah merupakan siasah kepada syaitan itu. Siasah ni maknanya cara dia bekerja lah. Cara dia bekerja, cara dia mengurus, memimpin.
Dan kalau kita lihat di dalam agama-agama lain, menggambarkan kepada kita bahawa syaitan ni dia ada power. Dia ada power, dia ada kuasa. Kalau agama-agama lain lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam TV contohnya, movie-movie ni kan, siapa contohnya Dracula ke, ataupun vampire ke, ataupun apa dipanggil, Allahumma salli ala Muhammad, werewolf, serigala jadian, apa sahaja. Jadi dalam pahaman-pahaman supernatural, supernatural kepada agama lain ni, syaitan ni dia ada power, dia ada kuasa. Dia boleh buat apa-apa nak buat. Dia boleh melakukan apa sahaja dia nak. Jadi menyebabkan manusia tu menjadi takut dengan supernaturalnya, power dia tadi. Sampaikan kita rasa kalau berjalan kat kubur tu, kita rasa takut. Kalau berjalan dekat tempat gelap, kita rasa takut. Seolah-olahnya Allah tak ada. Kan? Allah tak ada. Jadi kita melihat bagaimana keadaan syaitan itu. Dia memang kalau agama lain tu dia menakut-nakutkan kita lah, macam itu. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran, syaitan ini keyakinan kita, pandangan kita, segala bentuk syaitan dan kejahatan ini dia tidak ada power. Dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kekuatan. Itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan bahawa syaitan ini tak ada kekuatan. Syaitan tak ada power. Dia tidak ada apa-apa pun kemampuan. Kan? Jadi, siapakah orang yang akan dapat dia kuasai? Orang yang akan dapat dikuasai adalah orang yang percaya kepada syaitan itu sendiri. Orang yang percaya kepada syaitan, maka dia akan dapat dikalahkan. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kepada orang beriman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Laisa lahu sultan. Tidak akan, sesungguhnya dia itu, syaitan itu, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya syaitan itu, musuh tadi itu, dia tidak akan ada sebarang sultan, kekuatan. Dia tidak akan ada sebarang pengaruh. Dia tidak akan ada sebarang yang boleh menggugat. Ala allazina amanu, di atas orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kerana orang beriman itu pergantungan dia, sandaran dia, kan, ikatan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya pada Allah. Jadi ini satu rahsia yang kita nak kena faham. Rahsia yang kita kena faham bahawa syaitan itu dalam Islam, dalam ajaran Islam, iaitu ajaran yang sebenarnya, dia tidak ada kekuatan. Dia tidak ada pengaruh. Sekiranya orang itu ada iman dan orang itu bertawakal kepada Allah, bergantung pada Allah. Ini besar ni, ini penting ni. Kan, walaupun kita nampak macam biasa je, tetapi sebenarnya ni penting ni. Ini penting, kita kena faham. Ini hakikat yang sebenar. Tapi kalau dalam cerita-cerita kepercayaan makhluk agama yang lain, kan, benda alien ni dia ada power, dia boleh hisap darah kita, dia bergerak laju, dia boleh terbang sana, terbang sini. Dia boleh lompat sana, lompat sini, dia boleh menguasai. Dibayangkan zombie, contohnya zombie begini kan. Jadi ini adalah merupakan perkara yang diletakkan sebagai siasah. Sebab itulah siasah syaitan ini, siasah syaitan, dia tak mau kita tahu dia ada. Kita tak perasan pun dia ada. Kita tak perasan pun dia ada. Jadi dia ada dalam, contohnya kalau melakukan sihir tu, kita rasa kita sakit, kita rasa kita apa tu kan.
Tapi kita tak tahu kat mana puncanya. Puncanya tak tahu kat mana. Kita tak tahu pun dia ada. Sebenarnya dia ada bersama kita. Dalam ayat yang lain, Allah gambarkan pula dalam surah An-Nahl ayat seterusnya, ayat yang ke-100. Tadi An-Nahl ayat 99. An-Nahl ayat ke-100 ini, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguh, kata Allah, pengaruh ataupun kekuasaan sultan, pengaruh dia, ataupun kita panggil sebagai kuasa syaitan, itu hanyalah akan berlaku kepada mereka yang menjadikan dia yatawallawnahu, menjadikan dia sebagai pemimpin. Kita menjadikan dia sebagai orang yang kita trust, orang yang kita percaya, orang yang kita ikut, orang yang kita berpengaruh padanya. Jadi nak Allah gambarkan bahawa syaitan tu dia akan ada, kan, menjadi satu pengaruh, satu yang ada kekuatan kepada orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin. Kita ikut cakap dia, kita ikut dia punya SOP, kita ikut dia punya perancangan, kita ikut dia punya plan. Bila kita ikut tu, dia akan ada kekuatan ke atas kita. Wallazina hum bihi musyrikun, dan mereka yang menerima hasutannya untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka menjadi syirik, yang musyrikin. Maka daripada huraian di atas ini, maka kita melihat bagaimana sesungguhnya, kan, tipu daya syaitan itu tidak akan mempengaruhi orang-orang yang bertakwa dan orang yang jiwanya itu bersih. Jiwanya itu bersih. Jadi ini suatu yang mungkin kita tak perasan, ya, tapi kita dah ikut arus, dan arus kata yang ini kan. Jadi kita nampak kuasa tu pada makhluk, kita nampak pengaruh tu pada makhluk, kita nampak kekuatan tu pada makhluk. Kita tak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah siasah syaitan. Jadi syaitan ni kita nak kena lihat bagaimana dia tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman. Sebab itulah dia akan merancang supaya yang pertama kita tak perasan dia ada. Kita tak rasa pun dia ada. Dia akan merancang sehingga kita akan merasakan bahawa kita okey je. Sebab tu salah satu alat-alat contoh nak sebut kat sini lah, kan. Contohnya macam, kan, perkara-perkara yang boleh menjadikan akal kita rosak. Contohnya nikotin, ataupun arak, ataupun dadah, ataupun apa-apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan akal kita menjadi lemah. Tidak boleh berfikir bersama dengan hujah Al-Quran, bersama dengan basirah hati. Jadi kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan sesuatu berdasarkan kepada fizikal yang kita ambil, ya. Jadi fizikal yang kita ambil itu, kan, maka kita ingat okey, tak apa, saya kuat je, saya sihat aja, okey, aku rasa kuat, aku rasa makin boleh berfikir. Tapi rupa-rupanya, kan, dia melemahkan akal kita sehingga menyebabkan kita tak rasai perancangan jahat. Tak merasai perancangan jahat. Jadi ini kita nak kena rasa perkara-perkara yang boleh menyentuh akal kita dan menyebabkan kita tak perasan kita sakit, kan. Kita tak perasan, tahu-tahu macam kanser, kan, sakit, tahu-tahu mati je, habis saja, umur kita habis macam itu. Yang penting tidak berlaku perjuangan. Sebab itu kita melihat akhir-akhir ini saya nak sebut, salah satu perangkap syaitan akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang Muslim ini, dia datang melalui kita kata perkara-perkara yang digambarkan sebagai bisikan dan hasutan tu sampai peringkat mimpi. Sebab tu hari ini, kadang-kadang kita tak perasan kita bermimpi.
kita bermimpi. Dan bila kita bermimpi, kita percaya dengan mimpi itu lebih daripada kita percaya kepada hujah Al-Quran dan juga hujah sunnah, sains, hadis Nabi. Ataupun sehingga menyebabkan mimpi itu menimbulkan satu yang kuat dalam hati kita. Hari ini ramai orang mimpi. Saya semalam bincang dengan seorang sahabat. Dalam perbincangan itu, bila bincang-bincang, kita dapati ramai kawan-kawan kita pun diserang dengan mimpi. Mimpi yang macam mana? Mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan, yang lahir dalam pemikiran kita ni, yang kita baca hadis-hadis akhir zaman, kita membaca perancangan jahat Zionis, kita membaca memang perancangan jahat Zionis dan syaitan ini memang kita akui lah tersusun, sehingga menimbulkan satu perasaan yang takut, menakutkan kepada umat Islam. Yang mengkaji lah, yang tak mengkaji tak kisah. Yang tak mengkaji ni dia dah lalai dah. Itu dah kena pancung dah. Orang yang tidak ada iman, dia dah kena pancung dah. Dah kena pancung, tak ada apa, dah ikut arus dia. Tapi kita sebut ni orang yang nak berjuang ni. Orang yang nak berjuang ni. Jadi akhir-akhir ni banyak mimpi. Dan mimpi-mimpi itu disebar-sebarkan. Mimpi itu disebarkan, memang benar. Mimpi itu boleh jadi sebahagian daripada petunjuk daripada Allah, memang benar. Ada kita kata bagaimana Nabi menggambarkan mimpi itu sebahagian daripada ilham daripada Allah. Kita tidak menafikan. Tetapi pada masa yang sama, mimpi juga boleh datang daripada syaitan yang tersembunyi. Syaitan yang tersembunyi. Dan syaitan yang tersembunyi itu, dia boleh menggunakan gelombang-gelombang yang ada, sehingga menyebabkan mereka itu bermimpi dengan mimpi yang berbagai-bagai. Malahan saya mendapat satu, saya tak jumpa, saya cuba cari tadi tapi tak jumpa lagi. Allah izin tak jumpalah. Mungkin masa di 27 hari bulan kita buat daurah nanti saya akan tunjukkan. Di mana ada senjata-senjata yang digunakan oleh pihak musuh Islam ini untuk stimulate. Malahan kalau kita tengok di dalam kajian sains, dia dipanggil dreams engineering. Dia ada dreams engineering. Kejuruteraan mimpi ada. Yang mana mereka mengadakan alat-alat pancaran dalam bentuk gelombang yang menyebabkan stimulate beta, theta dan sebagainya lah. Gamma, alpha, wave yang ada. Yang mana satu dia nak stimulate, dia boleh tembak. So bila dia tembak tu, contoh kalau saya nak sebut kat sini, saya petik sikit lah daripada apa yang saya pernah kaji sebelum ni. Contohnya di dalam otak kita ni, pemikiran kita ni, dia ada banyak wave, banyak gelombang. Antaranya disebut theta wave. Theta wave ni gelombang antara 3 hingga 8 Hz. Theta wave ini berlaku ketika kita tidur. Semasa kita tidur, maka theta wave ini akan menjadi dominan. Dia akan dominan. Ataupun kalau kita tidak tidur pun, kita buat meditation, kita buat menenangkan diri kita sehingga sampai kepada deep, sampai kepada deep meditation, maka theta wave ni akan ada. Dia akan jadi dominan. Dan theta wave inilah antara pintu masuk kepada proses pembelajaran dan proses memori dan proses intuition kita. Maknanya proses insting kita. Ini theta wave. Ini yang bahaya ni. Sebab tu di dalam gelombang 5G contohnya, ataupun 4G, tak kira gelombang apa yang diguna, kan, maka ada di dalam itu ada 3 Hz hingga 8 Hz. Bila dia tembak ke kita 3 Hz hingga 8 Hz tu dia punya frekuensi dia, maka pada masa itu dia akan stimulate theta wave. Dia akan stimulate, dia akan menyebabkan theta wave itu, gelombang theta itu diaktifkan. Jadi bila diaktifkan gelombang theta itu,
maka pada masa itu dia boleh memasukkan di dalamnya satu bentuk memori baru, ataupun dia boleh stimulate memori yang ada dalam kepala kita ni. Contoh, kalau kita banyak baca, tengok cerita perang, maka mimpi perang. Kalau kita banyak berfikir tentang akhir zaman, Dajjal nak datang, macam mana ni banjir, ekonomi, masalah ekonomi, masalah kesihatan, masalah macam-macam masalah ni, maka dia akan datang. Dia akan timbul. Dia akan ada spike dia. Maksudnya theta wave ni akan ada spike dia. Dan di sinilah boleh digunakan untuk membawa satu pengalaman baru, new experience, yang mana dengan theta wave itu, maka kita akan bermimpi. Kita akan bermimpi. Kita akan berada dalam keadaan seperti kita sedar, tapi sebenarnya mimpi. Dengan keadaan dia punya image tu yang dalam keadaan yang image tu tidaklah sepenuhnya nampak tak nampak, perasaan tak perasaan, tapi dia menyentuh hati kita, dan dia akan menyebabkan kita berada dalam suasana beyond our normal conscious, melepasi daripada normal conscious, kesedaran yang biasa, yang normal. Dan di sinilah kita lihat, sekiranya diaktifkan theta wave ini dengan certain frekuensi dan dengan certain kita kata information yang dimasukkan sama sekali, maka pada masa itu akan timbullah ketakutan, akan timbullah sejarah-sejarah yang menakutkan sebelum ni. Mungkin kita tengok TV, dia memberi kesan kepada ketakutan dalam cerita tu, maka timbul, ataupun akan menyebabkan berlakunya nightmare. Kalau orang putih kata nightmare ni, mimpi-mimpi yang buruk, ini contoh adalah alat yang boleh ditembak dengan menggunakan theta wave. Ini mimpi. Ya, sebab itulah mimpi ni, saya bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang duduk dalam Ansar dan juga yang duduk bukan Ansar, ahli Ansar. Sebahagian daripada mereka telah menyatakan pada kita bahawa mereka bermimpi, dan mimpi memang mimpi menakutkan. Mimpi perang, mimpi dikejar oleh musuh, mimpi kena tangkap, mimpi seperti kita dikepung. Jadi bukan seorang ni, ramai. Mimpi mati, mati dalam keadaan yang ni Dajjal keluar macam itu. Jadi mimpi-mimpi ini menyebabkan kita, perasaan kita itu terganggu, sehingga akhirnya kita berfikir nak melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu bukan mengikut iman, Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengikut bisikan. Ini syaitan masuk, mengikut bisikan yang menyebabkan kita ini akhirnya melakukan sesuatu yang tergesa-gesa. Melakukan sesuatu yang tergesa. Nampak benda ni normal, betul, tapi rupanya tergesa-gesa. Begitu. Jadi ini adalah antara senjata yang digunakan. Memang dia ada, senjata ni dah ada dah. Namanya saya tak ingat. InsyaAllah saya akan ni. Begitu juga dia boleh menyebabkan alpha wave kita, antara gelombang antara 8 hingga 12 Hz untuk activate. Alpha wave ni pula ialah apabila seseorang itu mula berfikir dalam keadaan sedar tak sedar, macam itulah, adalah. Jadi dia ada alpha wave, dia ada beta wave, dia ada theta wave dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang memang mereka lakukan. Jadi akibat daripada itu, ramai orang hari ini yang mula panik kan, panik, dan kemudian merasakan bahawa terancam, ketakutan. Dia kata fear syndrome kan, fear syndrome. Kita berada dalam suasana yang takut. Dan apabila kita berada dalam suasana-suasana yang demikian, maka sudah tentulah kita mudah menerima bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang boleh datang dengan pelbagai cara melalui syaitan yang kita tak tahu bersama kita. Macam itu. Walaupun kita semayang, walaupun kita puasa. Jadi sebab itu di sini kita kena faham bagaimana siasah syaitan sentiasa menggunakan sesuatu yang
yang kita tak nampak, yang kita tak perasan, kan? Dan inilah perkara-perkara yang sebenarnya menyebabkan kita termasuk di dalam perangkap syaitan. Jadi sebab itulah kita perlukan kepada bimbingan-bimbingan Al-Quran, bimbingan-bimbingan hadis-hadis Nabi, bimbingan-bimbingan orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, kan? Sahabat-sahabat kita yang soleh, yang hatinya bersih, yang tidak terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Sebab tu saya ada beberapa kali saya bagi nasihat beginilah, senang. Sekiranya berlaku sesuatu dalam hidup kita, contohnya mimpi, terutamanya mimpi lah, dan mimpi itu real, seolah-olahnya berlaku sesuatu yang di future, yang akan datang, yang kemudian sikit-sikit nampak macam betul, kan? Kemudian ada fakta-fakta pula oleh orang-orang yang memberikan kajian fakta. So tapi apa yang natijah daripada mimpi itu, kita jadi takut, kita jadi bimbang, kan? Kita jadi gelisah. Maka mimpi itu bukan daripada Allah. Mimpi itu bukan daripada Allah. Jadi kalau kita mendapat satu petanda-petanda dan kita gelisah, takut sebagainya, maka itu mimpi adalah merupakan mimpi daripada syaitan. Kerana Allah tidak akan memberikan mimpi dan panduan-panduan tadi dalam keadaan menjadikan kita lemah. Allah akan memberikan, walaupun contohnya Allah bagi kita boleh melihat sesuatu yang belum berlaku, mungkin mimpi yang mengerikan, mungkin bencana alam, banjir ke, kemalangan ke apa. Tapi mimpi itu, kita dapat mimpi itu, kita tak rasa takut. Kita rasa kuat, kita rasa bersedia. Kita rasa ada sesuatu yang kita boleh buat dan kena buat. Contoh, yang itu tidak menakutkan, itu adalah perkara yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok pula dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, maka kita jadikan sebagai panduan. Sebab tu perangkap syaitan ini, dia ada banyak sangat perangkap syaitan ini. Dan perangkap syaitan itu dia akan datang dan melihat kepada kita tadi, sehingga kita tidak dapat bezakan yang mana satu buruk, yang mana satu baik. Kita tak boleh beza dah. Betul yang ni ke betul ke, ini betul ke yang betul, macam itu. Jadi ini benda-benda yang berlaku. Contoh, saya bagi satu contoh. Hari ini bila sebut pasal bencana alam, maka kita pun cakap nak kena prepping. Prepping. Jadi prepping ni adalah merupakan salah satu daripada persiapan. Tapi dia bukan berasaskan kepada iman. Dia bukan berasaskan kepada sunnah. Nabi tak perintahkan sahabat prepping macam mana yang sekarang ni lah. Tapi daripada mana ajaran prepping ni? Ajaran prepping ni daripada mana? Ajaran prepping ni kita dapat daripada negara-negara orang barat, orang putih yang tidak ada Islam. Bukan kita kata benda tu tak elok, saya tak cakap benda tu tak elok, tapi saya kata sumber tadi. Kan mereka prepping kerana mereka dah biasa dengan bencana. Contoh kat Amerika memang biasa dengan bencana taufan, tornado, gempa bumi, kan? Kadang-kadang hutan terbakar, bencana-bencana banjir yang teruk di Atlanta, Georgia, banyak macam-macam bencana. Sebab di sana memang banyak maksiat, banyak sebab-sebab untuk bencana, kan? Apabila Amerika serang saja Iraq, membunuh, menzalimi orang Iraq, maka Allah bagi bencana yang seakan kita nampak macam tak sama berlaku di Amerika. Jadi rakyat Amerika ni contohnya, maka mereka dah terbiasa dengan bencana, maka mereka pun mengamalkan satu kaedah, iaitu kita kena ada prepping, macam itu. Jadi baguslah, that is suatu yang kita kata bagus, tapi dia bukan daripada kaedah bagaimana nak berhadapan dengan akhir zaman. Tak sama. Akhir zaman kita bukan prepping macam mana orang putih prepping, kan? Saya bagi satu contoh senang aja, kan? Akibat daripada prepping yang dibuat oleh orang-orang putih ni, dia prepping bukan berasaskan iman. Dia prepping berasaskan kepada nak selamatkan dunia yang ada pada dia. Nak selamatkan dunia, nak selamatkan diri, nak selamatkan
nak selamatkan rumah dia, nak selamatkan apa, itu prepping dia. Saya tak kata salah, tak kata salah. Tetapi apa yang kita concern di sini, yang kita nak jelaskan sini, perangkap-perangkap syaitan ni, orang beriman preppingnya bukan prepping macam tu. Tapi preppingnya ialah berasaskan kepada sunnah. Berasaskan kepada apa yang Nabi tunjuk pada kita. Barulah kita tidak akan sesat. Sebab macam saya sebut di dalam kuliah yang awal dulu, saya katakan bagaimana syaitan ini dia menipu kita dengan dia memperlihatkan sesuatu itu baik, sesuatu itu betul. Benda yang betul pun dia tunjukkan betul, tapi dorongan syaitan. Benda yang salah pun ditunjuk betul, tapi dorongan syaitan. Sebab tu dalam kuliah-kuliah lepas saya sebut, kita kena tahu membezakan yang mana satu dorongan syaitan, yang mana satu dorongan iman, mana satu dorongan takwa, mana satu dorongan daripada Allah, malaikat contohnya. Jadi kita kena bezakan ni. Dia ada 4 ni. 4 pendorong beramal. Amalan kita ni kan dia boleh jadi dengan sebab 4. Ini innamal a'malu binniyat. Yang pertama dorongan Allah, iaitu ikhlas. Yang kedua dorongan malaikat. Malaikat bisik kat kita. Allah izin dia memberikan satu bentuk dorongan. Kemudian yang ketiga daripada syaitan. Yang keempat daripada nafsu kita. Daripada nafsu kita. Jadi ini 4 ni. Jadi macam mana nak kenal ni? Ni kita dah bincang dah. Cuba tengok baliklah kuliah-kuliah lepas kita dah bincang. Jadi menjadi masalah kita hari ini apabila oleh kerana kita tidak berada dalam suasana yang soleh, yang betul-betul kita kata duduk dalam tarbiyah yang meningkat, hubungan kita dengan Allah meningkat, maka kita tak dapat bezakan yang mana satu. Jadi akibat daripada itu kita termasuk dalam perangkap syaitan. Sebab tu kita bacalah apa yang Allah gambarkan kepada kita. Allah gambarkan kepada kita daripada surah Al-A'raf ayat 17. Saya baca makna sajalah. Kemudian syaitan ataupun iblis akan mendatangi mereka, iaitu manusia, dari muka dan dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan kamu, iaitu Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini kata-kata iblis. Dan dalam surah Al-Hijr pula, Allah menggambarkan ayat 39-42. Saya bacakan. Dia, iaitu iblis, berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Maka di sinilah Allah gambarkan, dan dia, itu Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Kena mengikut jalan yang lurus menuju kepada Allah. Dan sungguh, kata Allah firman dalam Quran, sungguh kamu iblis tidak berkuasa ke atas mereka. Kamu tak boleh buat apa-apa ke atas mereka, kan, kepada hamba-hambaku ini, kecuali mereka yang ikut kamu. Jadi bila kita duduk dalam perangkap syaitan tadi, kita ikut aja. Bila mimpi kita ikut aja. Bila arus perdana buat begini-begini, kita ikut aja. Kita menjadi pengikut dia. Maka Allah gambarkan mereka itu akan sesat. Mereka akan sesat. Jadi sebab tu sebagai mukadimah pada malam ni, kita nak kena rasa bahawa kita kena ada satu kekuatan untuk kita dapat membezakan apa-apa yang berlaku, dan kita kena ada petunjuk yang jelas. Bukan hanya sekadar kita kata kita nak selamatkan diri kita daripada akhir zaman, daripada Dajjal dan sebagainya. Sebab tu saya dah bacakan hadis tentang apabila di akhir zaman nanti orang Islam akan pecah 3, kan. Jadi orang Islam akan pecah 3. Jadi yang pertama ialah mereka yang akan melarikan diri.
Dia bukan melarikan diri, dia takut tak buat apa-apa, tapi dia prepping lah, dia takut, dia buat prepping lah, persiapan lah, larikan diri, selamatkan diri. Yang kedua, orang Islam yang nak mudah, dia ikut aja. Datang A ambil A, datang B ambil B. Sekarang ni kita sedang di dalam fasa di mana disebut oleh musuh-musuh Islam itu sendiri, banyaklah kabaran-kabaran mereka nak melaksanakan bencana alam. Jadi kita akan tengok, PKP bencana alam, PKP ekonomi, PKP kesihatan, ni semua fizikal. Jadi kita pun nak kena prepping daripada bencana alam, nak kena prepping daripada kesihatan, ekonomi, nak kena ada dinar. Kita pun mula fikir nak beli dinar kat mana, nak beli dirham kat mana, nak kena buat satu yang fulus. Bukan kita kata benda tu tak boleh buat, tapi nak sebut ni fokus tadi, prepping nak selamatkan dunia. Sedangkan tujuan utama serangan daripada Al-Masih Dajjal dan juga yang lain-lain, dan syaitan yang kuncu-kuncu ni nak sesatkan kita. Tu tujuan utamanya, tu dia punya topik dia. Dan sebab itulah kita lihat hari ini, apabila kita tidak memahami akan perkara ini, maka akan berlakulah satu dorongan kepada kita untuk menjadi lebih memikirkan kepada material tadi, terlupa benda yang asasi. So akidah, ibadah dan sebagainya. Inilah tipu daya dan merupakan siasah pendekatan syaitan, yang mana dia akan menyembunyikan fakta-fakta yang sepatutnya. Jadi untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita mendapatkan kita kata kebaikan di akhir zaman ni, maka sebab itulah kita memerlukan kepada mursyid, guru yang ada ilmu, bukan hanya sekadar ilmu tazkiyah nafs, tapi ilmu yang kita perlukan kepada pengetahuan yang luas, yang ada pada zaman tersebut, yang mana guru tersebut akan menggabungkan aspek-aspek dari sudut Al-Quran dan Sunnah, dan juga aspek-aspek perjuangan Awliyaullah. Kalau bahasa tasawuf dipanggil wali, kewalian. Tapi bukanlah wali kita nampak dia ada serban, dia ada apa macam sekarang ni banyak nampak macam itu. Dia kata awliya Allah ni mesti dia ada serban, dia ada apa namanya, jubah lah, janggut panjang gitu kan. Jadi kita kata itulah orang yang alim. Tak semestinya. Tak semestinya. Jadi apa namanya, sebenarnya awliya Allah ni ialah mereka yang berjuang dan berjihad. Dia bukan hanya yang pandai nak cakap, kita kena bersihkan hati kita dan sebagainya. Jadi di sinilah kita akan melihat adanya perkara-perkara yang tersurat dan tersirat, yang kita kena faham, yang kita kena faham. Sebab tu di sini kita nak melihat bagaimana kita perlu kembali semula kepada proses untuk membina kekuatan hati kita, Ya, sebab tu sahabat-sahabat, sahabiah, semua tuan-tuan, puan-puan, kita perlu memahami rahsia perjuangan. Jadi kalau kita tengok nak lawan syaitan ni, kita sebut yang sebelum ni, nak lawan syaitan ni, okey, ada orang tulis wali majzub wali majzub ni, kalau kita faham, orang tu dia tak nampak macam orang alim, nampak macam orang gila, setengah macam itu. Orang yang ada karamah tetapi dia tak betul, nampak macam tak betul kan. Nampak macam dia fana lah, fanaan. Jadi saya nak sebut kat sini, dia ada makam fana dan dia ada makam baqa, gitu kan. Jadi yang sempurna ialah bukan makam fana, yang sempurna ialah makam baqa. Jadi kita pun nak kena faham ni. Sebab kadang-kadang pengertian wali ni, kita ingat wali tu dia gila, dia apa, lepas tu dia tak buat dakwah apa. Ni wali, kita pun sanjung dia. Sedangkan dia mahu peringkat makam fana. Makam fana ni maknanya dia habis dia punya pemikiran di hati dia tu, tenggelam dengan
tenggelam dengan apa yang kita gambarkan sebagai ahli Allah, tenggelam dengan apa namanya, kita nak gambarkan perkara-perkara yang berkenaan makrifat Allah, tenggelam, dia dah tak rasa diri dia ada, tu fana, binasa kan. Jadi ketika dia mengalami makam fana, memang macam orang gila lah, sebab dia tidak berada di alam kita ni, pemikiran dia tu, hati dia tak berada di alam kita, jadi dia rasa dia bersama Allah sampai peringkat kan, dia bukan normal pemikiran dia. Kita kata mungkinlah ni orang yang dekat dengan Allah ni, betul lah, kita kena, janganlah kita hina dia, kutuk dan sebagainya pula. Tetapi adakah itu peringkat yang akhir yang dia nak kena, yang kena ada tu, yang peringkat yang akhir bukan fana, tapi peringkat baka ni maknanya apa? Ni secara umum kita akan bincang nanti di mungkin insya-Allah di daurah nanti kita akan bincang, akan masuk sikit benda ni supaya kita faham. Kita ingat wali ni mesti dia pakai serban tebal, mesti dia pakai jubah, ada janggut. Kita ingat wali macam tu kan. Jadi wali Allah ni dia bukan semestinya berpakaian begitu kan. Contohlah contoh. Jadi nak sebut kat sini, makam baka ini sendiri pula adalah makam yang mana dia sentiasa merasai ahliya Allah. Ni saya nak sebut ni, dia jadi susah sikit lah terminologi ni kan. Ada benda yang kita nak sebut ni orang tak faham, so sebut, kita kata senang ini, dia merasai kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Rabb, ilah, sebagai Tuhan yang sebenar, yang disembah, dan pada masa yang sama dia sedar, dia faham tanggungjawab dia sebagai makhluk. Jadi dia bersandar diri dia itu kepada sifat Allah, asma Allah, semua tentang af'al Allah, perbuatan sebagainya tadi tu, ini makrifat Allah tadi. Tetapi dia sedar, dia faham bahawa dia adalah makhluk Allah. Dia makhluk Allah, maknanya dia ni tugasnya ialah ada 3 tugas dia. Yang pertama nak beribadah kepada Allah, yang kedua dia nak kena kenal Allah dengan dia dapat membesar dan mengagungkan Allah, dan ketiga dia membina khilafah, membina kepimpinan Islam, kebenaran tertegak di atas muka bumi. Jadi dia sedar, dia sentiasa dalam keadaan hatinya terikat dengan Allah, merasai ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini makam baka. Pada masa yang sama dia sedar bahawa dia adalah hamba Allah, dan dia kena berjuang, dia kena berdakwah, dia kena mentarbiah, dia kena tegakkan Islam dalam rangka ubudiyah pada Allah. Jadi dia tidak terpisah. Ini yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita contoh tadi. Sebab ada orang yang belajar tentang makrifat Allah tadi sampai peringkat dia tenggelam dengan kita kata kekaguman dia, kagum dia kepada kesempurnaan Allah, kesifat-sifat Allah sebagainya, sehingga dia lupa diri dia siapa. Itu yang ada sampai peringkat kata saya lah Allah, macam itu kan. Jadi nak sebut kat sini, itu makam fana. Fana ni dia tidak sempurna lagi. Yang sempurnanya bila sampai kepada makam baka. InsyaAllah kita akan bincang benda ni secara langsung. Tapi tak boleh bincang macam ini. Macam ini dia tak faham. Dia kena bincang berdepan. Kena berdepan. Jadi bila kita melihat yang ini, barulah kita melihat bahawa di dalam kehidupan ini sebenarnya bukanlah hanya sekadar kita bercakap tentang perjuangan, tetapi mesti ada kehidupan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah harta karun yang telah hilang. Kalau kita nak sebut istilah harta karun lah, harta karun. Bukan harta karun harta yang telah hilang ialah hati yang bersih. Jadi pada hari ini kita nak sebut perkara yang ketiga yang kita nak kena faham, nak melawan dengan musuh Allah, nak melawan dengan Dajjal, tenteranya, hasutannya, sebagainya, semua tu nak lawan semua tu, dia mesti berasaskan kepada hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini berjalan menuju kepada Allah. Berjalan menuju kepada Allah, jangan kita bayangkan berjalan kaki gitu, tapi maknanya kita takarub menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang sebenarnya syaitan, iblis, siapa sahaja pun tidak akan berjaya untuk nak kalahkan, nak lawan kita bila kita dalam perjalanan menuju kepada Allah.
Kerana yang kuasa bukannya syaitan tu, yang kuasa itu ialah Allah. Jadi ini rahsia. Jadi rahsia inilah sebenarnya rahsia yang perlu kita faham. Rahsia kepada al-qalbun itu. Rahsia kepada hati. Jadi sebenarnya al-qalbun itu dia adalah merupakan satu alam. Dia sebut sebagai barzah. Barzah ni bukan alam barzah mati tu kan. Barzah ni maknanya kan di situlah terletaknya dalam qalb itu, hati itu, terletaknya nafs, jiwa kita. Terletaknya nafs, terletaknya roh. Roh ni lain pula. Roh dan terletaknya apa yang kita gambarkan sebagai jasad. Jadi dalam kalbun itu dia ada dia punya apa ni, kita kandungannya, bahan-bahannya. Jadi di sinilah kita lihat, maka kita ingin sama-sama merasakan bahawa kita kena mendekati apa yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita ini, contoh. Jadi untuk mendapatkan yang itu, maka kita kena melalui proses. Jadi prosesnya ni salah satunya zikrullah, salah satu je. Salah satu prosesnya zikrullah. Jadi zikrullah ni bukanlah maknanya kita sebut la ilaha illallah, tahlil, kita membaca subhanallah, kita baca alhamdulillah kan. Itu sebahagian kecil daripada zikrullah. Zikrullah ni dia lebih besar lagi. Tapi zikrullah ni adalah sebahagian daripada apa yang kita gambarkan sebagai sebahagian daripada proses untuk membersihkan hati kita. Wahdatul wujud, sesat ke tak sesat Ustaz? Saya bukan tak nak jawab, tapi kan dia ada pandangan-pandangannya. Secara syariatnya sesat, sesat. Secara syariatnya sesat. Secara hakikatnya kita kena tengok macam mana dia tu. Sebab kadang-kadang dia kata dengan perkataan-perkataan yang kita kata nampak macam sesat. Contohnya dia kata aku Allah. Dia kata aku Allah. Tapi pada masa tu dia dah berada dalam keadaan yang dah luar daripada batas manusia yang berfikir. Dah tak boleh fikir dah. Maknanya dia tak sedar dia tu. Dia rasa ni Allah, aku Allah je kan. Keluar macam itu. Jadi kita pukul dia pun dia pun tak tahu. Sebab apa? Dia dah luar daripada kita sepak dia pun dia tak tahu. Tak rasa sakit. Sebab apa? Dia dah berada dalam keadaan yang zauq dia kuat dengan makrifat tadi. Jadi itu kata fanak. Dia fanakkan diri dia kan. Bila fanak tu, lepas tu bila dia dah fanak tu, maka dia pun tak rasa dah tak fikir, dah tak boleh fikir lah. Maknanya dia tidak boleh, bila dia bercakap pada orang ramai, dia mengajar pada orang ramai tu, dia mengajar sesuatu yang tidak adil lah. Sebab orang lain tak macam tu kan. Jadi dari sudut syariatnya sesat, sesat. Tapi dia bila dia dah keluar daripada tu, dia rasa diri dia pula dia kembali pada makhluk. Aku manusia kan. Adanya Tuhan dan ada yang dijadikan oleh Tuhan. Adanya Khalik yang menjadikan, yang mencipta, dan adanya makhluk yang dicipta. Jadi susah nak cakap dari sudut tu. Tapi nak sebut secara syariatnya memang wahdatul wujud itu secara syariatnya itu adalah hukumnya sesat. Kenapa? Kerana benda yang dicakap itu fizikal, tapi sebenarnya benda itu spiritual. Spiritual. Jadi spiritual digabung dengan syariat, dia jadi rosak. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi ni adalah disiplin-disiplin ilmu yang kita kena belajar, yang kita kena tahu semua tu, dan kemudian kita kena faham kat mana nak letak dia. Bukannya kita main pukul semua sama je. Kan kita sebut syariat, tapi kita cerita pasal hakikat. Hakikat benda yang ada dalam hati. Hakikat sesuatu benda kan. Jadi hakikat benda yang ada dalam hati. Tapi tiba-tiba kita nak jadikan ni syariat, maka jadilah sembahyang guna niat. Jadi sembahyang guna niat. Hakikat aku dah sembahyang. Hakikat sembahyang, tapi tak ada syariat. Jadi jadilah sembahyang pakai niat. Betul salah? Salah lah.
Salah lah kan. Jadi maknanya kita kena faham tu. Syariat satu disiplin, tarikat satu disiplin, hakikat satu disiplin, makrifat satu disiplin. Dan semua tu perlu berjalan serentak, sinergi. Tapi tak boleh bercampur aduk. Kalau bercampur rosak. Kan kita cerita pasal ilmu hati, ilmu hakikat, tiba-tiba kita masukkan syariat. Tak boleh lah itu jadi sembahyang pakai niat tu. Jadi tak betul lah. Jadi kita kena faham ni. Sebab tu orang yang belajar tarikat, orang yang belajar hakikat mesti belajar syariat. Syariat ni sebagai asas. Walaupun nampak syariat ni macam fizikal, tapi mesti belajar. Sebab syariat ni lah suatu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaannya, mukaddimahnya. Jadi sebab tu dalam urusan ini kita kena berhati-hati. Yang penting saya minta maaf noh, saya rasa agak ni lah, agak apa dipanggil saya rasa agak perasaan tak selesa lah, tak selesa. Apabila saya melihat ulama kita, atau bukan ulama lah, ustaz-ustaz lah, nak kata ulama kan. Dan apabila ulama-ulama kita ni dia berbincang dan berbahas, berdebat dengan perbezaan-perbezaan pandangan kepada orang awam yang tak tahu. Jadi akibat daripada itu dah mula sesat menyesatkan. Yang Wahabi sesatkan yang Aswaja, yang Aswaja sesatkan yang Wahabi. Jadi ada di kalangan mereka ini yang memang sesat tu memang sesat lah. Macam Syiah memang sesat kan, Qadiani memang sesat. Hak sesat tu memang sesat tu sesat lah. Tapi kalau orang untuk Ahlus Sunnah cumanya ada beza pandangan. Itu beza pandangan. Saya amat tertarik dengan apa yang disebut oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimallah, Al-Syahid, yang dia dibunuh oleh orang Syiah letupkan. Dia tengah mengajar Syiah bom. Apa dia kata? Contoh pandangan dia kata, saya mempunyai pandangan yang berbeza, yang banyak pandangan berbeza saya dengan Ibnu Taimiyah contoh. Jadi dia kata saya mempunyai pandangan yang banyak berbeza dengan Ibnu Taimiyah dari sudut pandangan ilmiah dan pandangan mazhab dan akidah dan sebagainya. Tapi saya menghormatinya sebagai seorang alim, seorang yang ada kekuatan lah ilmiah, ilmu. Jadi dia kata, jadi dia tidak pun mengutuk Ibn Taimiyah. Berbeza pandangan, disebut ada beza pandangan dan disebutlah pandangan dia. Tapi dia tidaklah sampai kata Ibn Taimiyah ni sesat, Ibn Taimiyah ni Wahabi. Jadi saya pun heran, masa bila pula Ibn Taimiyah ikut Wahabi contoh kan. Jadi kadang-kadang dia jadi satu yang berlebih-lebihan. Minta maaf lah, saya kadang-kadang tengok risau. Sebab kita berbeza pandangan sampai peringkat kita mengatakan ghulu. Ghulu ni, orang ni ghulu, berlebihan, orang ni sesat, orang ni kafir pun sampai peringkat macam tu. Lepas tu boleh bunuh lah kalau dia kafir. Jadi inilah perkara yang berlaku pada umat Islam hari ini. Kita terperangkap dengan medan pergaduhan, perselisihan yang dibuat oleh syaitan, yang dibuat oleh apa ni kita kata tentera-tentera Dajjal yang nak menggaduhkan kita. Jadi sebab tu hari ini kita nak kadang-kadang disebabkan politik je, beza politik je. Sebab beza politik je orang tu jadi salah, orang jadi tak elok. Kalau dulu sebelum tu sama parti, okey, tak ada apa, sama parti. Sekarang dah beza parti, jadi lain pula. Sebab politik je kadang-kadang. Jadi ini adalah merupakan perangkap-perangkap syaitan. Jadi perangkap syaitan inilah yang menyebabkan umat Islam berpecah pada hari ini. Kita bukan tak kata pandangan ni kena ambil berat sebagainya, tapi kita nak sebut di sini ada satu yang lebih besar lagi. Ada satu yang lebih besar lagi. Tak dengar? Tak dengar ke? Tolong cek dengar tak dengar. Ada orang kata tak dengar. Mungkin kena kuatkan sikit kot, sebab saya tak pakai mikrofon ni. Jadi nak sebut kat sini, pada hari ini kita jangan sampai sesat menyesatkan orang lain. Kalau kita ada beza pandangan, kita raikan pandangan orang. Kalau orang tu tak sama dengan kita, selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selagi itu kita boleh bersama. Kita tak perlu nak nilai iman dia macam mana sebagainya. Kita yang penting bersatu. Timbul pula satu perkataan, kita kena bersatu atas kebenaran. Saya nak tanya dengan orang yang cakap kita bersatu atas dasar kebenaran. Kebenaran ni dari sudut siapa? Ada orang kata saya benar, orang tu pula kata saya benar. Orang ni kata saya ada hadisnya, saya ada Qurannya. Orang sana pun kata saya ada hadisnya, saya ada Qurannya. Jadi siapa yang nak jadi judge bagi nak kata benar tak benar ni? Orang awam yang jahil jadi judge. Jadi siapa jadi judge? Kita tak ada Amirul Mukminin. Kita tidak ada khalifah yang nak kata mazhab ni kena pakai, mazhab tu kena buang. Tetapi yang dia gaduh tu, yang dia berbasis faham di depan orang awam. Orang awam yang tak ada ilmu. Jadi siapa jadi judge? Yang jadi judge orang awam yang tak ada ilmu. Jadi bukankah itu disaster? Satu-satu yang merosakkan kan? Jadi apalah salahnya kita berpakat-pakat benda yang kita sepakat, kita buat sama-sama. Benda yang kita tak sepakat, kita berlapang dada. Insya-Allah bila ada Amirul Mukminin, bila ada khalifah, bila dah ada Al-Mahdi, insya-Allah kita akan bersatu semula, berpakat semula. Kita yakin dengan janji Allah lah kan. Allah kata kita akan menang, kita akan ada pemimpin. Hadisnya sahih. InsyaAllah saya akan bawa ni hadis Al-Mahdi. Tak lama lagi saya akan bawa. Dan saya akan bawa juga hadis-hadis tentang kemenangan ni. Tapi nak sebut kat sini, bukan kita nak cerita kemenangan kita ni semua pakat-pakat Al-Mahdi. Tapi kita tidak melihat bahawa kita perlu mempersiapkan kemenangan. Sunnahnya kita kena melaksanakan dakwah, tarbiyah. Kena melaksanakan perjuangan, membentuk perkara-perkara yang benar. Jadi inilah perkara yang telah dilakukan oleh syaitan. Jadi perkara yang telah hilang daripada kita pada hari ini ialah hati yang bersih. Hati yang bersih. Dan hati yang bersih ni bukanlah boleh kita dapat dengan kita sekadar tengok Google aja kan, ataupun kita buka kita kata kitab-kitab, baca kitab, kita pergi mengajar atau kita belajar dekat universiti, sekadar itu. Tapi hati yang bersih dia lahir daripada proses. Proses untuk membina kekuatan kita lebih mengenal Allah, boleh mentauhidkan Allah kan, boleh mengesakan Allah dan boleh berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni kita kena faham. Kalau tidak, kita akan terlibat dengan perangkap syaitan. Jadi bila terlibat dengan perangkap syaitan itu, maka kita akan berada dalam keadaan yang rosak. Jadi pada malam ni saya sebenarnya nak mengajak di saya dan di tuan-tuan puan-puan sekalian, macam mana kita nak bersihkan hati kita. Nombor satu, kita mesti ada ilmu, dan ilmu itu mesti datang daripada sumber yang sahih ataupun sumber yang kita yakin tidak berlawanan, yang sama, mesti sama dengan Quran dan hadis Nabi. Dan hadis Nabi ni pula, janganlah kita kata saya punya hadis sahih, kamu punya hadis dhaif, kamu punya hadis palsu dan sebagainya. Kita tengok hadis tu pula dah. Maksud sahih ni ialah kita mengakui akan kebenaran itu adalah hadis. Kan ada hadis, sebab ada orang pandang hadis ni sahih, ada orang pandang hadis ni kurang sahih, ada orang pandang hadis ni hasan sahih. Jadi ada macam-macam. Sahih ni ada pun mutawatir juga. Jadi sahih ni pun ada pandangan-pandangan. Jadi sebab tu kita nak kena rasa bagaimana kita perlu sama-sama melihat sesuatu. Jadi yang saya nak sebut di sini pada malam ni, saya nak simple aja. Kita mulakan dengan untuk melawan syaitan ini ialah dengan kita nak duduk, mesti duduk dalam tarbiyah Islam. Tarbiyah Islam dia ada rukun dia. Rukun dia yang pertama mesti ada murabbi, murabbi misali. Dia mesti ada pendidik yang menjadi contoh. Ini arkan yang nombor satu. Mesti ada murabbi misali. Jadi murabbi misali ni saya sebut tadi, murabbi ni dia bukan mestinya orang yang ada PhD. Di mana barulah mereka, dia orang yang pernah dididik. Dia pernah lalu tarbiyah. Dia bukan orang yang
belajar dengan buku je, ataupun orang yang belajar dengan Google, tengok Google je, ataupun yang belajar daripada YouTube je. Sebab murabbi ni dia ada sifat-sifat, dia ada 4 sifat dia, 4 hak dia. Dia bukan sifat dia, hak dia. Yang pertama ni, seorang murabbi ini adalah seorang yang bersifat seperti seorang ayah. Dan dalam konteks kasih sayang. Maknanya murabbi ni dia ada ikatan hati. Dia ada ikatan hati antara murabbi dengan mutarabbi. Dia ada ikatan hati, ikatan kasih sayang, ikatan keprihatinan, ikatan untuk kita lihat sebagai seorang anak dengan ayah, ataupun ayah dengan anak, begitu, ataupun dengan ibu, macam itu. Jadi ikatan kasih sayang ni lah yang akan menyebabkan seorang murabbi itu tak boleh tidur malam. Dia akan berfikir tentang anak didik dia dalam keadaan susah dan sebagainya. Dia akan bangun malam, dia akan doa. Satu-satu wajah-wajah anak didik dia akan bayangkan. Dia akan doa minta, ya Allah, ya Allah si fulan, ya Allah si fulan. Ini murabbi. Ini contoh, contoh. Jadi maknanya kita nampak bagaimana kasih sayang itu. Jadi bukan guru sahaja. Kalau guru ni, penceramah ni kita panggil pendakwah sejuta umat. Contohnya dia sekali ceramah 1 juta orang datang, dia cakap 1 juta orang dengar, tapi ikatan kasih sayang seorang pun tak ada. Tak ada. Nak selesai tolong masalah dia ke apa, tak ada. Jumpa sekali-sekali je. Tidak ada ikatan hati. Ni murabbi ni mesti dia ada ikatan hati. Dia tengok, dia perhati kan. Walaupun kadang-kadang dia ni bengis sikit. Mungkin kadang-kadang murabbi ni ada yang mukanya, wajahnya bengis kan. Jadi ada wajahnya yang memang sentiasa senyum contohnya kan. Jadi tengoklah ke wajah-wajah tu, tapi hati dia kasih sayang. Dia melihat dengan kasih sayang. Kalau dia marah tu bukan dia marah sebab dia marah benci. Dia marah sebab sayang. Kan, sebab sayang. Macam ayah marahkan anak gitu. Jadi murabbi ni dia ada hak dia. Dan bagi mutarabbi pula, adabnya dengan murabbi tadi sebagaimana anak dengan ayah. Tak boleh derhaka, cakap tinggi-tinggi kan. Sahabat-sahabat cakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam suara tinggi je, panggilan pun oi macam itu je kan. Allah tegur. Sahabat-sahabat nak jumpa Nabi, ada benda tak jumpa, Nabi kat dalam bilik lagi. Dia panggil dia jauh kuat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, panggil kuat itu kan. Allah tegur. Suara tinggi kan. Jadi dia punya adab. Sebab di dalam kaedah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar, kita tengok kan. Sekiranya kita bergaul dengan orang soleh, tetapi kita tidak ada adab dengan dia. Tak ada adab dengan dia. Maknanya kita pakat buat biasa je. Kan, macam kita tengok anak kita kan. Maka kebaikan orang soleh itu takkan turun pada kita. Kebaikan takkan sampai. Walaupun ramai yang duduk bersama kita, tak sampai. Tak sampai. Jadi kan, murabbi ni hak dia sebagai ayah. So kita kena sayang dia, dan dia akan sayang. Dia pun sayang. Sebab dia tak sampai hati dia. Tengok kan, tak sampai hati. Jadi kalau kita ada murabbi macam itu, alhamdulillah. Kena ada. Kalau tak ada, kena cari lah. Kena cari. Jadi ini nombor 1. Nombor 1 sifat je dalam kasih sayang. Sebab tu dia nak cuba bantu, tolong, tengok, perhati kan. Macam seorang ayah tak suka kan. Kalau boleh nak tolong semua benda lah. Sampai kan, dia tengok tak kahwin lagi, sampai nak carikan jugalah isteri dia. Kan. Kalau anak dia perempuan tak kahwin-kahwin lagi, umur dia dah 20-an, 30-an dah, 40-an tak kahwin, dia risau. Macam mana anak aku tak kahwin-kahwin ni? Ni bapak kan, bapak macam itulah. Jadi murabbi ni dia tengok, Allah, anak-anak didik aku ni tak kahwin lagi ni. Dia pun berusaha tengok cari ada tak yang sesuai. Oh tak ada lagi. Dia pun cari. Ini contoh. Dia tengok dengan kacamata kasih sayang. Sebab kasih sayang ni kekuatan. Dan sebagai adab pula, kita pun nak kena berkasih sayang dengan murabbi tadi. Kan? Ini kita kata arkan yang pertama, rukun pertama di dalam tarbiyah. Dalam proses tarbiyah, Rasulullah SAW siapa murabbi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril menjadi murabbi kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam pun ada murabi. Kita ni pula kita pandai-pandai kemudian murabi ni dia ada dia punya adab-adab, dia punya sebagainya lah kita sebut. Yang kedua sifat rukun yang pertama murabi misali ni dia sebagai seorang muallim. Muallim. Muallim ni maknanya apa? Muallim ni seorang yang mengajar, ada ilmu, boleh mengajar. Ada ilmu paling kurang fardu ain, paling kurang dia tahu, bukannya dia boleh tarikat, belajar zikir tapi dia tak tahu syariat, tak tahu langsung. Contoh kan, dia sembahyang pun tak tahu, tapi dia kata hati dia dah bersih kan. Dia kata zikir, baca zikir 100,000, baca zikir banyak, puasa, suluk, tapi syariat dia tak faham. Dia tak faham hukum hakam. Paling kurang pun yang asas lah, sembahyang, puasa, ikhtilat laki perempuan kan, paling kurang lah. Apa lagi yang lain-lain yang besar-besar lagi, yang ekonomi lagi bagus lah. Tapi nak sebut kat sini, maknanya syariat dia tidak tinggalkan. Maka muallim, dia menjadi seorang guru. Muallim ni dari sudut syariat terutamanya, dari sudut perkara yang berkaitan dengan kan syarak, hukum-hukum, hukum yang wajib, hukum yang haram, hukum yang harus, hukum yang makruh, hukum yang sunat, dia tahu semua. Kalau tak tahu semua pun dia ada basicnya. Supaya apa? Taklah jadi macam pahaman wahdatul wujud. Kan? Bila seorang tu sampai peringkat fana, dia nak kenal Allah. Dia nak kenal Allah sampai dia kata ni semua Allah, Allah lalas, aku Allah, gitu kan. Dia dah fana, dia dah binasakan semua sekali. Jadi murabi ni dia faham. Bila sampai fana tu tak cukup tu, tak boleh. Kenapa? Tak lengkap lagi. Dia kena sampai baqa', disandarkan dia sebagai makhluk sandar kepada Allah yang maha kekal. Memang kita binasa, tetapi kita nak sandarkan diri kita kepada Allah yang maha kekal, baqa', sifat Allah baqa' tadi. Maka kita jadi makhluk, kita tak jadi Allah. Kalau kita jadi Allah, maka kita dah sesat. Jadi dia mesti orang yang ada pahaman syariat, dia faham syariat. Dia bukan main ajar aja. Kita ni kena fanakan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, sampai fana tak tahu gimana, gila. Ada dipanggil gila isim. Kan? Jadi tu ada setengah-setengah golongan-golongan yang so-called salafi, quote-unquote salafi, dia kutuk, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah ni ajaran dia ni membawa kepada wahdatul wujud. Kan? Contoh kan, kita proses hati kita supaya mengenal Allah. Maka mengenal Allah bermula dengan mentauhidkan af'al Allah. La ilaha illallah itu ada rukunnya. Yang pertama mentauhidkan af'al Allah. Maka mentauhidkan af'al Allah, semua ni perbuatan Allah. Hakikatnya semuanya perbuatan Allah. Hakikatnya, syariatnya, syariatnya kalau kambing itu makan rumput. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan kambing, Allah yang menjadikan perbuatan kambing, dia makan rumput dia hakikatnya. Tapi yang makan rumput tu syariat yang kita nampak fizikal tu kambing, dia tak jadi Allah kat situ. Saya kan pun dijadikan oleh Allah. Saya ada dengan kehendak Allah, iradah Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan sebagainya kan. Kita kata kita nak mentauhidkan Allah, betul. Tetapi itu dari sudut hakikat, dari sudut syariat, saya masih lagi makhluk. Jadi itu sebab tu nak kena ada faham tentang syariat. Jadi setengah-setengah orang kata kita mengajar mentauhidkan Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah sebagainya tu, sehingga akhirnya menjadi wahdatul wujud. Salah tu. Maknanya dia tak kenal, dia tak ikut proses tu. Dia belajar kat universiti lah tu. Tapi dia tak ikut proses. Dia tak ada talaki, tak ada sanad, dia tak faham. Bila tidak faham, tidak bersanad, ataupun tidak ada guru yang mendidik dia, nakib yang mendidikkan, murabi yang mendidik dia, maka dia nampak daripada kacamata zahiriah saja. Dia tak nampak dari kacamata hakikat dia sebenarnya, tak nampak hakikatnya. Jadi dia nampak syariat je. Maka ni sesat, bid'ah, bid'ah. Macam itu. Jadi sebab tu kita nak kata kat sini, kita kena ada muallim. Dia sifat murabbi ni, dia sebagai muallim, dia mesti boleh, dia faham syariat. Adalah, dia faham lah. Tidak pakar pun paling kurang dia tahulah. Tidak sampai menyesatkan
mutarabbinya anak didik dia. Ini merupakan rukun dalam tarbiyah ni. Kena ada. Yang ketiga, sifat murabbi sebagai syekh. Sebagai seorang syekh dalam mendidik, membimbing untuk dia mentazkiyahkan, membersihkan hatinya. Sebagai seorang syekh. Dia bukan muallim aja mengajar. Dia kena sentuh hati. Dan menyentuh hati itu pula tasawuf. Kita kata ilmu tasawuf itu, dia bukan sekadar ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu kita kata dia belajar tauhid tu, kalam, ilmu kalam, bukan sekadar tu sahaja. Kita nak belajar sampai peringkat kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaksimal yang kita mampulah, macam itu. Sebab makrifat Allah ni kita takkan sampai kepada kesempurnaan, sebab kita tak boleh sampai kesempurnaan. Sebab Allah ni dia tidak ada batas. Laisa kamislihi syai'un. Tak sama. Maka dia faham. Maka dia pun kata kita kena proses diri kita sehingga kita bersihkan hati kita, sehingga kemudian lepas tu kita kena boleh melaksanakan jalan-jalan suluk. Kita boleh menjalan-jalan tarbiyah rohiyah contohnya kan. Kalau yang haraki tu tarbiyah rohiyah, tarbiyah zatiyah, itu semua penyusunan ilmu. Kemudian kalau yang tasawuf yang tradisional sikit, kita kenal suluk, kita adalah seorang yang salik, seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Kalau yang haraki pula, kita adalah mutarabbi, kita seorang yang nak mendidik diri kita, orang yang dididik, ditarbiyah. Jadi kena ada kan sifat-sifat pembersihan jiwa ni sebagai seorang syekh. Jadi bila seorang murabi itu kata kena amalkan sekian-sekian, kena buat, jangan tak buat. Masalah kita ni, bila kita cakap buat, tak buat, itu masalah dia. Ilmu dah tinggi, tapi amal tak nak. Kita ingat macam cukup macam kita ikut Google aja. Tahu banyak, tapi tak buat. Jumpa pun tak nak. Kan? Jadi bila tak jumpa ni, mana kita nak menyentuh hatinya kan? Contoh tadi kan. Jadi dia juga, murabbi ni juga seorang yang menyentuh hati. Kita ada masalah. Contoh masalah apa? Masalah jiwa kita. Apa masalah jiwa kita? Wahai guruku, kata contoh. Wahai guruku, sungguh-sungguhnya aku telah berpuasa, aku telah solat, aku telah baca Quran, aku telah melakukan macam-macam zikir yang telah engkau ajar. Tapi kenapa hati aku masih keras? Contoh kan. Kenapa aku masih keras, hati aku masih keras? Jadi soalan ni ditanya oleh seorang mutarabbi, seorang salik, seorang yang ni kepada murabbi dia kan. Jadi murabbi dia jawab, orang sama tak jawapan A dengan orang B tanya? Tak sama. Sebab yang A ni dia ada masalah dia sendiri, yang B ni masalahnya. Jadi murabbi ni bila tengok dia tengok dengan pandangan hati, dia tak tengok dengan pandangan mata kasar. Dia tengok dengan pandangan mata hati. Kadang-kadang dia diam, dia senyum je. Kalau dia diam, dia senyum, sebab kita kena fikir. Jawapan tu dah ada kat kita dah. Contohlah, ni contoh. Jadi dia bertindak sebagai syekh. Kan? Kadang-kadang dia tunjuk contoh. Dia tunjuk contoh kadang-kadang. Kan? Saya ingat satu ketika kami sedang menunggu seorang Syekh Muta'al Al-Jabari rahimallah, seorang yang soleh kan, tengah tunggu kuliah kat masjid. Dia ada kuliah pukul 10 pagi, kuliah duha. Tengah tunggulah ni. Ini bukan kuliah biasa ni, kuliah khusus. Tak ramai orang, berapa orang yang terpilih. Jadi bila kami tunggu pukul 10 pagi, tak ada orang kan, masjid tak ramai sangat lah kan. Tunggu lama, pukul 10.30 tak sampai lagi. Pukul 10.40 dia selalu on time. Lambat pun tidak, cepat. Duduk tu pukul 10. Tapi tiba-tiba 10.30 tak sampai lagi. 10 kita bimbang. Mungkin ada apa-apa kan. A, B, C contohlah. Ahmad, Abu, Ali kan. Pergi tengok Syekh kat mana Syekh ni. Tak sampai-sampai. Dia dah tua dah, 80-an umur dia. Pergi-pergi baru nak keluar, tengok-tengok dia ada kat depan pintu masjid. Dia buat apa? Dia susun kasut. Susun satu bagi cantik, susun lapis satu. Lepas tu satu kat sini, satu kat sana. Dia pergi ambil sana, dia susun balik lapis 2 pula. Lepas tu dia susun lapis 3. Jadi
sahabat kita yang duk cari dia ni terus sama-sama susun kasut apa semua. Dia senyumlah. Dia kata kita ni nak berjuang tapi kasut kita pun berterabur. Kan? Agaknya kalau musuh tengok kita, musuh dah tahu dah kita ni macam mana perangai kita. Senang kalau kita kalah, kata. Ini contoh dia buat gitu kan. Jadi satu pengajaran. Dia bukan ilmu ni, bukan cakap je. Ilmu ni kan lisanul hal, ihwal, dia punya contoh kan. Ini contoh syekh. Syekh dia macam tu, dia bukan syekh baju hebat, semua orang keliling-keliling dia, nak makan kena bagi masuk sebagainya. Syekh kan kena pakaikan slipper dia lah, apa, hormat macam orang besar. Syekh ni dia menyentuh hati, dia menghidupkan hati. Jadi ini peranan murabbi. Dia murabbi ni, dia ada peranan untuk menyentuh hati. Jadi sebab tu ada tak pada Dr. Google? Tak ada. YouTube ada tak YouTube? Tak ada. Sebab tu kita kena ada murabbi. Kalau tak dapat jumpa selalu pun kita jumpa sekali-sekali, itu pun dia menyentuh, akan menyentuh hati. Contohlah. Dan kemudian dia akan berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh, dan kemudian dia akan memberikan amalan-amalan kepada kita. Bila amalan dia bagi, kena buatlah. Kita buat. Dan kemudian peranan yang terakhir sekali kepada murabbi itu, dia sebagai seorang komandan. Sebagai seorang komandan ni maknanya sebagai seorang yang panglima perang, yang memberi arahan. Bila dia bagi arahan, kena ikut. Bagi arahan kena ikut. Jangan bantah dulu, buat dulu. Sami'na wa ata'na. Ini dalam hadis Nabi. Sami'na wa ata'na. Kamu dengar dan kamu taat. Walaupun dia ni seorang hamba, abdi, hamba daripada Habsyi, orang kulit hitam tu, tapi dia pemimpin kamu. Kamu dengar, kamu taat. Sami'na wa ata'na, kita jawab. Jadi dalam murabbi ni, dia mesti ada kekuatan sebagai tentera. Dia bukan hanya sekadar syekh saja. Bersihkan, kita cerita pasal hati aja. Hati aja. Betul, hati itu penting, tapi bukan hati selama-lamanya. Sebab tu dalam tajdid, untuk kita kebangkitan ini, dia kena ada komprehensif. Islam yang komprehensif, salah satunya gerakan-gerakan yang ada disiplin. Disebut al-indibat. Indibat ni disiplin. Indibati. Disiplin. Jadi kena disiplin. Jadi murabbi ni juga dia mendisiplin. Kalau salah, dia akan hukum. Dia hukum betul. Kamu ni, kita janji pukul 10, tiba-tiba datang lambat, contoh. Kena hukum. Contohnya lah. Tapi hukum dia bukanlah hukum berbentuk duniawi. Hukuman dia tu, dia akan bentuk tarbawi. Contoh dia kata, oleh kerana silapnya ini, kamu kena puasa 40 hari berturut-turut. Contoh. Salah besar tu. Salah besar, kena puasa 40 hari berturut-turut. Jadi ini adalah contoh. Jadi murabbi ni adalah rukun pertama dalam tarbiyah. Kena ada murabbi. Sebab tu dia bersifat macam itu. Ada orang kata, susahlah nak cari ustaz. Memanglah susah. Nak cari orang yang macam itu susah. Tapi ada tak? Ada. Kita minta ke Allah lah. Tak apa, minta ke Allah. Allah kan ada. Minta ke Allah. Jadi kita minta ke Allah. Allah bagi petunjuk hidayah pada kita. Kita buat, ikutlah. Janganlah kita dah diberikan petunjuk, tiba-tiba kita engkar petunjuk Allah tu. Kenapa? Ada ego. Jadi kita dah diberi petunjuk dah. Saya minta maaf noh. Kadang-kadang Allah izinkan kita minta Allah izin kita bermimpi. Mimpi yang baik lah. Kadang-kadang Allah izin kita bermimpi. Mimpi dengan seorang yang kita boleh ikut. Kita tengok dia pula, dia okey, sesuai, kita ikutlah. Allah bagi petunjuk. Ada orang bukan dengan mimpi, ada orang dengan dia punya sentuhan dia. Kan bila dia sentuh tu, bila cakap kena kat dia kan. Bila dia ada masalah tiba-tiba dia cakap kena kat dia masalah dia. Itu sama juga tu petunjuk Allah lah tu. Kan? Bila dia cakap benda yang cakap kena kat aku, kena tu. Bukan dia nak bagi saya dah, Allah tunjuk tu. Bahawa hati itu berhimpun. Hati itu berhimpun. Maka bila hati berhimpun, kita kena bersama. Sebab benda tu syarak. Kalau tak syarak tu lain. Kalau tak syarak tu lain.
Kalau maksiat lain, kita taat. Kita taat kepada murabi sebagai komandan tadi, bukan sebab kita taat ke dia. Kita taat pada Allah. Kita taat pada Allah dalam rangka, kita taat pada dia dalam rangka taat pada Allah, macam itu. Taat pada dia dalam rangka taat pada Allah, bukan taat pada manusia. Tak, taat pada Allah. Sampai peringkat al-bai'ah, sampai peringkat kita janji setia, sampai peringkat macam itu. Ini adalah merupakan arkanul tarbiyah yang kita kena tengok balik. Zaman Nabi dulu memang macam tu. Macam itulah zaman Nabi dulu. Sahabat-sahabat macam itulah. Kan, okey. Kemudian yang kedua, kan, rukun tarbiyah mesti ada manhaj. Mesti ada sistem. Sistem yang macam mana? Manhaj yang salim, manhaj yang sahih. Manhaj tu maknanya sistem. Dia bukan hanya bahagian hati je. Kita ingat murabi ni maknanya nak bersih hati je. Cerita pasal penyakit hati, kan, cerita pasal tentang macam mana sifat mazmumah, cerita pasal tu aja. Tak. Maknanya dia meliputi semua aspek sekali. Semua aspek tadi. Sebab tu manhaj ni dia meliputi macam mana Islam tu sendiri. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam menyeluruh. Jadi ini kita kena tengok. Jadi jangan kita ingat murabi ni nak cakap pasal hati je. Tak. Dia ada masa dia akan cakap berkenaan dengan sirah. Ada masa dia cakap pasal tafsir. Ada masa dia cakap pasal kehidupan. Ada masa dia cakap pasal musuh. Ada masa dia cakap pasal strategi. Dia murabi ni dia meliputi semua. Sebab apa? Sebab Islam tu menyeluruh. Dia ada manhaj dia. Jadi manhaj tu apa dia manhaj tu? Ya, sistem tarbiyah. Sistem harakiyah yang menyentuh hati, yang menyentuh akal, yang menyentuh fizikal, yang menyentuh dari sudut perjuangan, sifat-sifat sistem kehidupan, semua sekali. Nombor dua, rukun dia mesti ada manhaj. Dia bukan main agak-agak je. Hari ni kita buat ni lah, hari ni besok kita buat tu lah pula lah. Main agak-agak je. Dia buat kursus saja. Kursus A, B, C. Tak, dia bukan buat kursus, dia ada manhaj dia. Dia ada sistem dia. Dan sistem tu apa? Sistem tu daripada yang telah ditunjukkan oleh, kan, murabi sebelum itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia buat benda baru. Yang dibawa tu ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita faham. Jadi sebab tu kita kena kumpul, kena jumpa sekejap pun tak apa, jumpa. Dia ada barakah dia, dia ada rahmat dia. Sebab dia ada manhaj. Manhaj. Contoh kita kata rimunan kasih. Rimunan kasih ni, kalau kita tengok orang dulu yang jaga Cina je, ladang je, dia boleh buat, dia boleh tinggal macam itu je, tak ada rasa bertanggungjawab. Tapi bila kita melihat rimunan kasih ni sebagai ladang rakyat yang kita sebut tadi, sebagai medan untuk kita melaksanakan dakwah, tarbiyah dan perjuangan yang lain, maka kita pun mengambil satu yang tanggungjawab. Kita bertanggungjawab bersama-sama, buat sama-sama, kan? Dia bukan untuk kepentingan seorang-seorang, dua orang, seorang kaya, seorang kaya. Saya ada satu tuduhan, orang, ada orang ni, orang berdasarkan pengalaman, kita tak salahkan dia, tapi itu dia sebut kat saya sendiri depan-depan. Dia kata ustaz nak buat macam Arkam ke? Macam Arkam kata. Saya pun cakap dengan dia, Arkam yang Ustaz Syari tu ke? Iyalah macam Arkam. Tak, insya-Allah kami nak buat macam mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Bukan Arkam buat, tak, macam Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Ni manhaj ni pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni nak buat kilang sendirilah, apa sendiri ni. Arkam yang tuan tahu Arkam. Saya tak kenal pun Arkam ni. Kan, saya kata saya tahulah daripada luaran, saya bukan pernah ikut Arkam pun. Tapi yang kita buat ni, apa yang Nabi buat, kita ceritalah satu-satu. Yang kita buat ni ada hujahnya, ada hadisnya, ada sunnahnya, kan, ada dalam Qurannya, suruh kita buat begini, semua tu ada. Kan, jadi ni bukan ikut orang, ikut Rasulullah. Jadi manhaj tu ittiba'ur rasul. Manhaj ni maknanya sistem tu apa? Sistem kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja-saja je buat ni buat ni, tak, semua tu ada hujahnya. Jadi ini rukun yang kedua. Tarbiyah ni mesti ada satu sistem. Sistem ni sistem yang tak semua sistem ni kita boleh sebut-sebut macam itu. Dia kena ada peringkat dan berfasa-fasa. Sebab tu saya sebut lagi tu, banyak benda saya tak sebut lagi.
Saya bersembuk sikit je. Saya ingat 10% tak sampai lagi. 10% lah kata. 90% lagi saya tak sebut. Banyak lagi benda kita kena buat. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, rukun ialah mesti ada bi'ah salihah ataupun bi'ah tarbawiyah. Mesti ada suasana. Jadi tarbiyah ni mesti ada suasana. Kita duduk di dalam disko, bising sana, bising sini, apa sebagainya kan. Kita nak beruzlah. Uzlah dalam disko tak jadi kan? Uzlah dalam disko tak jadi kan? Uzlah kat padang bola tak jadi. Padang bola orang tengah bersorak-sorak apa saja, lawan JDT, lawan dengan mana-mana ke, tim Singapura ke apa kan. Yang kita duduk kat situ nak beruzlah tak jadi. Dia ada suasana dia. Bi'ah tarbawiyah. Bi'ah tarbawiyah ni maknanya suasana yang mendidik. Jadi rukun, salah satu rukun Rasulullah SAW, tarbiyah Rasul, mesti ada suasana. Apa maksud suasana tadi? Suasana bukan baca Quran dalam masjid. Ini dah suasana ni. Bukan. Suasana ni adalah suasana yang boleh menyentuh hati kita. Sehingga menyebabkan hati kita itu sedar beramal dengan amalan qawi, amal yang kuat, dan kita istiqamah dengan amalan tersebut. Itu suasana tarbawi. Jadi macam mana nak bentuk tu? Kita kena faham pula. Jadi huraiannya panjang, huraiannya ni. Dia kata lagi pukul 1 pun tak habis. Nak sebut kat sini, dia mesti ada bi'ah salihah ataupun bi'ah tarbawiyah. Suasana yang boleh mendidik. Suasana yang boleh mendidik. Ini kita kena faham. Macam mana suasana mendidik ni Ustaz? Ada huraian dia. Memang kita akan hurai semua tu satu-satu. InsyaAllah kita akan hurai. Tapi nak sebut kat sini, semua ni adalah sebahagian daripada rukun-rukun tarbiyah. Barulah bila kita berada dalam tarbiyah, kita baru nampak, oh bukan zikrullah je rupanya nak bersihkan hati ni. Hari ni kita ingat zikrullah je bersihkan hati. Kan? Jadi kita pun zikir banyak-banyak. Rupanya bila kita habis zikir, kita buat maksiat pula. Bila kita kata taat pada Allah, semayang taat semua. Tapi kat kerja, kita lawan Allah pula, ambil riba. Contohnya. Jadi, mana yang dikata perjuangan tadi? Jadi ini sini lah kita sebut, nampak bagaimana untuk melawan syaitan kita mesti duduk dalam madrasah. Kita namakan madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita duduk dalam madrasah tarbiyah Rasulullah SAW, satu sistem yang komplit, yang di dalamnya ada murabbi misali, yang di dalamnya ada manhaj yang sahih, dan di dalamnya ada bi'ah salihah tadi ataupun tarbawiyah tadi, maka rukun itu dia ada pula benda-benda lain lagi. Bukan itu saja, ada benda lain lagi. Maka barulah kita boleh nak lawan syaitan. Sebab syaitan dia bukan seorang-seorang. Syaitan berjemaah. Syaitan dia ada harakah dia, ada gerakan dia. Kalau kat UAE, siapa yang belajar UAE, dia ada satu subjek dipanggil harakah ad-dammah, harakah yang menghancurkan. Ada pelajaran tu. Tapi lepas beberapa ketika pelajaran itu telah di scrap. Pelajaran itu mengenalkan kita Zionis apa, mengenalkan kita harakah-harakah syaitan ni apa, di scrap dah. Dah tak ada dah. UAE tak ada. Dulu ada. Jadi kita akan berhadapan dengan syaitan dalam bentuk jamaah, syaitan dalam bentuk kelompok, syaitan dalam bentuk satu yang tersusun. Jadi kita nak duduk seorang-seorang, boleh menang tak? Insya-Allah kalah. Jadi kita ingat kita boleh menang kita seorang-seorang kita kan. Kita dah tera, aku ni dah ada PhD di dalam agama dan sebagainya. Aku boleh seorang-seorang, aku tak nak jamaah. Kita ingat kita boleh menang, insya-Allah kalah. Jadi sebab tu kita tidak melihat di dalam Islam ni, dia tidak ada konsep penceramah bebas, tak ada. Penceramah yang munazamah ada, penceramah yang tersusun. Penceramah bebas, kenapa penceramah ni bebas? Dia bebas nak buat apa saja, tak ada tersusun. Kenapa? Kerana itu dia hanya memenuhi sistem. Sistem tak ada penceramah, maka kita buat penceramah. Itu jadi penceramah bebas, tak terikat dengan mana-mana. Dia nak buat apa saja, nak cakap apa saja. Dia tidak ada munazamah, tidak ada penyusunan. Jadi ini kita nampak yang berlaku pada hari ini. Sebab tu lemah umatnya lemah. Kalau ada namanya alim pun, alimnya sokong sistem. Alimnya bergelumang dengan najis jahiliah. Kalau ada pemimpin pun tak ada takwa, bergelumang dengan najis jahiliah. Jadi sebab tu kita lihat syaitan ni, kita kalau faham bagaimana perancangan mereka yang menyeluruh tadi,
maka kita kena kembali balik kepada madrasah tarbiyah yang menyeluruh, baru kita boleh lawan. Kalau tak, kita tak boleh lawan. InsyaAllah saya minta maaf lah kalau saya sebut ni mungkin ada yang tak faham ke dan sebagainya, tak setuju ke. Tak apa, kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah kan? Tetapi jangan kita berpecah belah. Kita boleh berbeza pandangan, tak apa, jangan berpecah belah. Mungkin ada di kalangan kita yang tak setuju dan sebagainya, tak apa, itu fitrah. Sebab kita tidak ada lagi Amirul Mukminin yang nak menyatukan kita, tak ada. Amirul Mukminin tu yang sebenar tu belum ada lagi. InsyaAllah bila dia ada besok, barulah kita akan bersatu betul-betul solidnya. Tapi tak ada lagi. So kita berlapang dada dengan perbezaan pandangan. Bila ada perbezaan pandangan, kita berlapang dada. Tapi bagi mereka yang ingin bersama-sama dengan taifah, dia kena ada murabbi, dia kena ada pemimpin, dia kena ada. Sebab itu adalah sunnah. Tak apalah, siapa pun tak apa. Nak jadikan, ada orang kata, saya semalam ada sebut, ada kawan saya kata Tun Mahathir itu adalah Imam Mahdi. Ada orang kata sebab apa? Nama dia Mahathir. Bila dia dah pencen, retired tu, R tu retired. Mahdi, PM yang retired kan, Mahathir kan. R tu retired, jadi Mahdi. Sebenarnya Mahdi ni Imam Mahdi sebenarnya, sebab tu umurnya panjang tu, dia nak memimpin umat. Saya kata, kalau tuan percaya begitu, tak apa, tuan punya berhak untuk percaya. Tapi saya tak percayalah. Tapi nak sebut kat sini, janganlah kita bergaduh sebab tu. Yang penting kita sama-sama tolong-menolong dakwah. Kalau benda baik, kita buat sama-sama. Benda tak baik, walaupun pandangan kita berbeza, dia berpandangan, ada orang berpandangan Tun Mahathir itu Imam Mahdi, ada orang berpandangan begitu. Jadi kita kata tak apalah, kita tak naklah nak kacau dia punya pandangan tu, tak apa. Kita berlapang dada lah, tak apalah. Tapi yang buat lain-lain, kita mentauhidkan Allah tu kena sama. Kena mentauhidkan Allah, duduk dalam tarbiyah kena sama. Mahathir tak ajar tarbiyah pun, tapi kita kena duduk dalam tarbiyah sebab Nabi ajar. Sama, kena buat macam itu. Jadi jangan melihat perbezaan dulu. Jangan melihat perbezaan. Kita melihat yang mana sama, kita cuba satukan dulu. Lepas tu kita proses pelan-pelan. Mudah-mudahan hati yang bersatu tu Allah bagi barakah dan Allah bagi kemenangan bersama, insya-Allah. Itulah insya-Allah. Saya minta maaf malam ni. Sebenarnya saya tak adalah prepare sangat apa benda yang saya nak sebut tentang syaitan ni, tapi Allah izin adalah beberapa kitab yang Allah izin jumpa masa-masa ni. So antaranya kitab-kitab yang tulisan-tulisan yang ditulis oleh tuan-tuan guru kita Abdul Qadir Jalani rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, yang begitu juga dengan beberapa kitab lain yang saya cuba gabungkan lah. Jadi bila gabungan tu, subhanallah, banyak benda. Jadi banyak benda lagi saya nak sebut ni. So mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah, insya-Allah lah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.